Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi pelajar-pelajar semua. Boleh dengar tak? Dengar jelas tak lah? Dengar. Ada takut ke? Okey, apa ni? Saya boleh dengar tak saya? Alamak, suara saya. Saya Radio 3B. Kalau dengar sahut, Ya, saya madam. saya tanya saya apa tu cik saya. Saya tanya apa? Ada kawan nak masuk? Tak apa? Apa sih cakap macam mana? Madam. Boleh ke Ya. dia kena lain? Tak ada masalah. Saya bukan bagi soalan bocor pun. Boleh madam Tak ada masalah. Okey madam. Bagus Terima betul. Saya kasih. tak mengganggu waktu cuti. Nak belajar Jemput insyaAllah jemput. Terima kasih madam. Sama tak ada halangan. Kita bukan ada soalan bocor. Kita buat latihan revision. Alhamdulillah ramainya. Saya ingat saya ingat kotlah mungkin ni ya sama-sambil sebabnya esok nak apa nak final sama-sambilnya secara tak langsung kita dah buat apa ni ulang kaji lah. Kita ulang kaji. Okey, hari ni saya akan buka satu apa tadi? Saya buka satu soalan final previous exam final yang lepas. Bukan SEM lepas, kita dah 2 SEM pandemik, so kita tak ada paper final exam yang latest. So maksudnya yang saya ambil tu sebelum kita ada COVID ni lah. Sebab dalam tempoh quarantine tu macam pelajar saya maklumlah SEM 1, SEM 2 final berbentuk soalan test test 3 dulu dia panggil test 3 ataupun apa teori test final macam tu lah. Sebab dulu dia pecah final tu jadi ada assignment, ada test. Macam tu. Jadi soalan tu macam contoh assignment dia dah cover chapter 1, 2, 3. Jadi teori test yang nombor 3 tu dia cover chapter yang baki. Okay, dalam tempoh yang you SEM 1, SEM 2 dia buat macam tu. Jadi yang sekarang ni kembali macam asalnya soalan final 3 jam. Okay, 6 soalan pilih 4. Okay, pelajar saya kena pilih 4 soalan sahaja. Jadi tiap-tiap satu soalan markahnya 2. Okay. Takut nanti kalau ada lagi masalah nanti saya accept. Sebab saya buka satu handphone, satu dekat je lah, dekat desktop saya. So saya share screen. Dalam ni ada ramai. Ada memang yang Radio 3A, Radio 3B saya gabung sekali. Malam tadi saya buat revision kelas dengan SEM 1 lah. Saya ada kelas dengan SEM 1 juga. Saya semalam buat mula pukul 9. Saya jangka 2 jam je lah. Saya buat satu set soalan final isi. 6 soalan lah. Tapi kami jawab 6-6 lah semalam. Tapi nak menyelesaikannya rupanya pergi sampai hampir pukul 12. 11.50, hampir 11.55 baru saya berhenti.
Tapi saya dah tanyalah. Maknanya saya tanya, dah pukul 11 suku je dia kata. Nak teruskan ke nak berhenti sambung sendiri? So, dia orang cakap sambung je. So, saya kata kalau tak mengganggu waktu rehat, tak apalah saya proceed je lah. Jadi, hari ni pun saya jangka 2 jam. Anda kata terlajak, you ada perlu keluar kelas, ada urusan apa-apa, silakanlah. Tak ada. Kelas ni tak ada attendance, kelas saya terpulang. Masuk, nak keluar, nak rehat. Kaki lah tak minta. Okay. So, saya share screen. Okay, kita ni jawab soalan latihan bersama-sama. Okay, sepanjang kita buat latihan ni, kalau ada yalah, apa-apa yang pelajar tak clear, terlupa, ada masalah, okay, terus je sahut. Jadi kita terus, saya bantu ataupun kawan-kawan ni tu boleh bantu. So pasti ada kalkulator, so tengoklah saya buka sekarang ni. Okay, memang soalan final lepas tapi tahun saya ambil ni Julai Disember 2017. Dulu kod kita subjek ni di FV 3123. Sekarang kod baru dulu 2 tahun setengah. Sekarang dah batch awak ni kita panggil batch 3 tahun So DBV apa kod kita? Lupa tapi DBV something kan? Okay. So 32 siapa tahu? 32 32013 ke 23013 macam tu lah. Okay. So kod berbeza. Silibus ada sikit berbeza, ada tambahan sikit. Tapi dia punya 80% dalam tu masih sama lah. Okay. Dulu dalam soalan final dia ada section A, section B. Section A ni mengandungi 2 soalan. Tak ada pilihan. Maknanya 2 soalan pertama kena jawab. Wajib jawab. Tak ada pilihan, semua kena jawab. Masuk section B, pelajar kena pilih lagi dulu 7 soalan. Jadi 2 wajib jawab, 3 bahagian B pilih. Yang untuk hari Ahad nanti, yang batch term 3 yang akan tempuh hari Ahad ini, semuanya soalan pilihan, tak ada soalan wajib. Jadi 6 soalan, pilihlah 4. Bila dapat kertas soalan, pelajar saya tengok dulu tiap-tiap soalan ataupun kita kata tiap-tiap helaian lah. Mana yang awak rasa boleh bantu ataupun you rasa boleh beri markah yang terbaik dan tertinggi kalau you jawab. Jadi go through semua soalan, tapi jangan lama-lama baca secara sekali lalu tengok, lepas tu aim terus. Soalan berapa nak jawab. Okay, tak kisah. Mungkin yang pertama you nak jawab nombor 5, lepas tu nombor 1, lepas tu nombor 2, lepas tu nombor 4. Macam tu, tak kisah. Janji 4 soalan. Dari 6 pilih 4 saja. Masa 3 jam. Jadi satu soalan 25 markah. Okay. So saya ambil sampel lama ni. Semuanya dulu ada wajib, ada tak wajib lah. Kita akan go through Saya nak tunjuk awak macam mana bentuk soalan. Bentuk soalan. Kalau kata dari chapter ni macam mana bentuk dia tanya. Kalau kita tengok sekarang nombor 1. Okay, dia kata explain the operating characteristic for class B amplifier. Kalau kita tengok sini semuanya 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. So kat sini soalan ni fokus hanya untuk kelas B sahaja. So yang dia tanya Q point, efficiency, distortion level dan juga output waveform. Okay, jadinya saya buka balik kepada chapter 3. Saya terus pergi helaian belakang sekali. Okay, yang ni last kan. Jadi jawapan untuk soalan tadi, Q point untuk kelas B located at the cut off point. Itu dia punya keyword. Lepas tu dia tanya efficiency. So efficiency dia between 50% to 75%. Jawab itu saja, cukup. So distortion level dia high distortion. Akhir sekali apa dia tanya tadi? Bentuk waveform. Okay, bentuk waveform. Kelas B. Okay, so ini bentuk waveform dia. Okay, kalau kelas B sahaja, boleh baca separuh cycle sahaja. So ada delay. Delay ni sebab apa? Transistor tadi nak hidup, nak capai 0.7 volt. So dia ada tempoh masa untuk dia start operating. So jadi sini ada tempoh masa untuk dia start hidup lah. So once dia dah hidup baru ada signal. Tapi dia hanya boleh baca
180 degree saja. Jadi one cycle saja. Another half cycle tak ada. Sebab tu bila kita buat lap 3, kita atasi masalah yang separuh cycle lagi jadi kelas B push pull. So bila kelas B push pull, kita letak 2 transistor, so lagi satu dia boleh ada cycle yang kedua. Transistor nombor 2 tadi, PNP dia boleh baca cycle nombor 2, tapi tengah ni terbentuknya crossover distortion. Okay. So kelas B output dia yang ni ya. Jadi selesai jawab yang soalan nombor 1 tadi. Boleh ada masalah apa-apa tak kelas dekat sini? Kalau efisiensi, hafal percentage sahaja. Ada orang masuk ke? Tak ada. Okay, saya proceed ya. Kedua. Okey, soalan ni. Ada? Memang ada. Bentuk apa? Yang tu tak tahu. Ada memang ada. Okey, pelajar pun dah jumpa dalam test 2 tempoh hari pun ada. Okey, so saya copy gambar. Saya buat masuk tahu. Okay. Jadi dalam soalan, kita ada 4 tempat yang kita kena carilah. Output voltage pada VO1, okay. Output voltage pada VO2, output voltage pada VO3 dan akhir sekali output voltage pada bahagian akhir sekali ya, op-amp untuk yang keempat. Okey, cuba tengok pada op-amp yang pertama, boleh tak pelajar saya kenal pasti op-amp ini jenis apa? Ingat lagi tak op-amp jenis apa ni? Inverting. Inverting. Okey, terbaik. Okey, kenapa? Kita tengok supply masuk pada kaki negatif op-amp. Jadi inverting. Jadi kita diminta untuk cari V out dekat sini. Jadi bukan, kalau kita ingat balik formula ya, gain sama dengan V out bahagi V in. So gain itu sendiri V out bahagi V in. Jadi V out bahagi V in sama dengan kalau inverting negatif RF bahagi dengan RIN. R1 atau RIN lah sama. Okay, seterusnya dia nak V out sahaja. Jadi kita akan susun V in ni bawa pergi sebelah kanan. Jadi kat sini yang tinggal V out sama dengan negatif RF bahagi RIN. Okay, kali dengan V1 atau V in lah. Okay, cuba pelajar saya masukkan nilai. Kira dapat berapa. Jadi RF tadi kita tengok kat sini feedback resistor nilainya 3 kilo. Okay. R1 atau Rin dekat sini nilainya 1 K. Kemudian kita kali dengan V1 nilainya 0.5. V3K bahagi 1K kali 0.5. Jadi saya dapat dekat sini 1.5 volt. Jadi jawapan dekat sini, so V1 dekat sini 1.5 volt. Ada cancel. Admit. Boleh dapat tak kelas? Pak. Tak dapat? Dapat. Okey. Bising orang. Allah. Sekejap.
Okay, so saya proceed So, kemudian kita nak cari output pada VO2 di kelas. So, op-amp ini op-amp apa? Voltage follower. Voltage follower. Okay, kita letak voltage follower. Jadi kita nak cari VO2 atau Vout yang kedua lah. So, Vout, in sama dengan 1. So, Vout okay, sama dengan 1 kali in atau in kali 1. Sama. Jadi, in dia, kita tengok dia ambil daripada nilai 1. Jadi 1 kali 0.5 kita dapat 0.5 volt. Jadi Vout 1 tadi, ini juga. Madam, Saya. bukan ke Vout 1 tu ada negatif? Negatif 1.5. Betul. Maaf. Betul. Terima kasih bagi tahu. Letak dalam formula dekat bawah tak letak je. Okay. Dengan barulah ini booking. Betul kakak. Terima kasih bagi tahu. Seterusnya, nombor 3, op-amp ni jenis apa? Non-inverting. Mana tak boleh jawab dengan negatif, jadi saja sini. Dia ataupun voltage input daripada DC tadi, ada satu voltage op-amp. Madam, Saya. suara madam tak dengar sangat. Ya, okey dah. Saya dah tutup. Bunyi mesin dekat luar rumah ni. Okey dah tutup dah. Ada orang buat pagar rumah kami. Boleh pula you on. Okey dah tak ada dah. Depan mesin tu dah tak berbunyi. Sekarang boleh dengar tak? Dah. Okey. Okey sikit. Yelah mesin tu betul-betul depan tingkap bilik saya ni. Okey kejap. Sebentar ya. Okey, harapnya dengar dengan baik kat sini. Okey. Okay, non-inverting. Jadi formula dia tadi gain sama dengan Vout bahagi Vin 1 tambah RF bahagi Rin atau R1. Okay, seterusnya kita susun tadi Vin bawa pergi sebelah sana, Vout sama dengan 1 tambah RF bahagi Rin. Okay, ni letak kurungan nanti silap kali dengan Vin. Okay, jadi pelajar saya masukkan nilai. Kita semak dapat berapa nilai VO3 tu. Vout 3. Satu tambah 50K bahagi 20K kali dengan 1 volt. Okay. So Vout sama dengan 1 tambah 50K bahagi 20K kali 1. Okay. So 50 kilo bahagi 20 kilo tambah 1 kali 1. Jadi kita dapat 3.5 volt. Okay kelas 3.5 volt. Vout 3. Okay. Akhir sekali kita tengok op-amp yang terakhir kelas. Op-amp apa? Ni dah. Ni dah. Ni op-amp terakhir ni op-amp apa? Nak cari ni. Nak cari final output voltage ni. Op-amp apa tu? Summing. Okay good. Summing terbaik. Okay summing. Jadi kita keluarkan formula untuk summing.
kemudian kita gantikan nilai, kita tengok apa result akhir lah. Okay, V out, value V out yang kita dapat. Summing Jadi V out 4 tak adalah, kalau kita ikut label dia V out saja. So V out sama dengan, summing dia akan masuk pada kaki negative op-amp. Jadi formula dia akan sama macam ni. Jadi dalam kurungan, so RF bahagi R1 kali V1. Ataupun kita tulis V1 je. Kemudian tambah RF R2 V2 tambah RF R3 V3, tutup kurungan. Apa yang saya tertinggal? Tak ada apa kan? Kemudian masukkan nilai-nilai tadi. Jadi RF dekat sini 10K, R1 1K, V in. V in untuk resistor nombor 1 ialah 1.5 volt. Dia output daripada VO1 tadi jadi input kepada kaki resistor 1 dekat summing. Di sini 10K bahagi 1K kali 1.5. 1.5 tambah 10K bahagi 2K. Yang ni pula daripada V out 2 0.5. Tambah 10K bahagi 5K tadi saya tengok dengan V out 3. 5K, 10K, 5K, V out 3 nilainya 3.5. So kita kira, hati-hati panjang ni. So akan ada negatif Ini negatif berapa? Betul ke ni? Saya dapat 24.5 volt. Sama tak? Atau berbeza? 10K bagi 1 kali 1.5. Jadi sini dapat 15. 10K bahagi 2K kali 0.5. Dapat 2.5. So 15 tadi tambah 2.5. 17.5. 10 bahagi 5. So saya dapat negatif 24.5. Ada yang dapat tak? Negatif 24.5. Itu negatif 1.5. Yang mana Kak Long? V1 negatif 1.5 kan? Alah, betul lah. Apa saya ni? Betul-betul. Dah ditegur dah tadi Alah, hai. Sorry. Bukan sini. Betul. So dia jadi positif nanti sini. Kenapa? Nanti kejap. Kita check balik ni. Bukan ni nilainya ni. Sekali lagi. So jadi negatif 15 tambah 2.5 tambah 7 kot tadi kalau saya tak salah. So jawapannya 5.5. Betul? Sama tak? Samalah. Kejap. Ada skema dia. Nanti kejap. Malas nak buka skema pula Kejap. Siapa yang buat?
Kelas ya. Hmm. Okey, ni. Okey, betul lah. So, 5.5 foot. Okey. Sama dengan skema kita. Okey, jadi ni soalannya tadi, makannya 3, lepas tu 1, lepas tu 3, lepas tu 3. Sekejap. Perunturlah bilik. Ya. Okey. Okey. Apa saya pula sama cakap itu. Ada seterusnya. Okey dah, tak boleh ganggu ibu. Bye. Kita dah jawab soalan dah. 1, 2 Okey, so kita pergi yang ketiga. Bahagian C Soalan 1 yang C. Kalau tengok dekat sini, calculate the suitable value of capacitor based on Hartley oscillator. So the circuit operate at 50 kHz frequency. Okay. Jadi ni chapter nombor 5. Dia minta kita cari, dia minta kita cari nilai capacitor, dia bagi nilai frekuensi. Okay, saya copy gambar. Masuk dalam slide. Abang Hafiz tak baik ibu kelas. Nadira pun sama. Sama adik kat luar. Right. Okay. Nanti sebelum kita pergi situ, kita tengok balik dulu. Sambil-sambil tu kita tengok. Okay. Kita apa? 2 induktor. Okay. Okay. So Lita dalam soalan tadi ialah Hartley oscillator. So diberi, maknanya dalam Lita ni kita ada 2 induktor secara siri. Disambung secara siri selari dengan satu unit komponen kapasitor. Okey, jadi macam mana nak formula untuk cari frekuensi oscillation? Okey, 1/2 punca kuasa L total C. Jadi dekat sini dia bagi nilai frekuensi oscillation ni, dia minta pelajar saya cari C. Okey, dia bagi nilai kat luar, dia suruh kita cari nilai kat dalam. Jadi kita kena kena susun, susun sikit lah. Ada jalan kerja untuk kita gerakkan formula-formula ni sampailah kita dapat value kapasitor tadi. Okay, jadi saya salin formula. Okey. Jadi yang mana boleh kita dapatkan dulu, kita cari dulu. So jadi kat sini kita perlu dapatkan L total. Jadi L total sama dengan L1 tambah L2. Jadi saya cari nilai 1 mili tambah dengan 1 mili. Jadi kita dapat 2 mili Henry dekat sini. Okay, jadi yang seterusnya saya akan masukkan nilai. Frekuensi oscillation tadi diberi dalam soalan. Okay, nilainya 15 kHz. Okay, dalam soalan dia beri 15 kilo. Jadi 15 kilo sama dengan 1/2
2 pi punca kuasa. Total tadi nilainya 2 mili. Kapasitor tadi kita nak cari. Okay. Okay, jadinya saya akan gerakkan semua yang kat bawah ni, yang bahagi ni, saya bawa ke atas. Yang 15 ni saya gerakkan ke sini. Jadi kita tukar tempat dia. Yang bahagi jadi darab duduk atas. Yang darab kat sini akan duduk sini jadi bahagi. So yang duduk sini 2 pi, punca kuasa 2M. Alia tengoklah adik kakak. 2M kali C sama dengan 1 bahagi 15K. Okay. Lagi mana lagi kita boleh mudahkan? 2 punca kuasa ni 2M kali C 1 bahagi 15K ni. Okey. Nak selesaikan siap-siap dulu pun boleh juga. Lepas nanti kita bahagi lagi dengan 2 pi ni. 1 bahagi 15 kilo. Okay. Lagi kita mudahkan lagi. You nak direct calculate pun boleh sebab dah nampak kan. Terus direct calculate pun boleh. So, lagi apa kita boleh buat kat sini? Okay, jadi punca kuasa macam mana nak hilangkan? Kita akan kali dengan kuasa 2. Jadi bila sebelah kiri kali dengan kuasa 2, sebelah kanan pun kita kena bagi kuasa 2. Okay, jadi dekat sini nanti yang tinggal 2M kali dengan C. Kat sini selesaikan kuasa 2 value tadi. Kak Long tutup pintu sayang. 1, 1, 2, 5, 6, 10 plus 12 saya dapat 20 piko lah. Okay, lagi saya nak C sahaja. 2 mili saya bawa ke kiri. So 1, 1, 2, 5, 6 ni akan bahagi dengan nilai tadi. Okay, kalau you okay boleh dia terus bahagi. Tak payah tunjuk gerak satu-satu macam ni. Ni saya tunjuk. So bahagi, akhir sekali kita dapat nilai. Okay, kapasitor 5628 nanofarad. Okay. Mungkin kalau yang direct tekan tadi perpuluhan belakang ni lain-lain So sebab daripada sini saya dah baca dalam 2 tempat perpuluhan, jadi dia akan beri kesan lah value ke bawah ni. Okay. So 5628. Cuba tengok jauh tak beza. Atau dapat kalau buat macam ni dapat sama tak? Saya tengok refer skema juga sekejap ya. Okey, so saya dapat 5628. So dalam skema 5628 ni 5629. Negatif 9. Piko. Okey, sama. Beza sikit je. Kenapa nano? Nano negatif. Saya buat aja dia ni. Awak jangan kacau saya. Siapa dia? Piko. Piko negatif 12. Aduh, sekejap saya tengok. Saya try tekan apa yang dia ada ni. Sekejap 2 pi kali 15K. 1 bagi answer. 2 bagi 2 mili. Oh, salah ni. Bukan piko kan, negatif 9. Saya dapat negatif 9. Kalau piko negatif 12. Kalau saya ikut
nilai dia pun saya dapat negatif 9 juga. So nano. Okey, pelajar dapat tak? Berapa jawapan dia tadi? 5629 atau dalam skema 56.29. Saya dapat 56.286. Okey, kalau tak dapat kan? Negatif 9 betul kan nano kan? Jadi skema tadi tu salah dia punya belakang tu je, nilai dia betul. Jadi kalau nak recheck balik kan betul ke nilai ni, boleh masukkan balik nilai kapasitor ni dekat sini kali dengan 2 mili punca kuasa kali 2 pi 1 bagi answer. So you dapat balik nilai 15K. Kalau tak dapat baru dia salah. Okay, kalau dapat betul. Tu boleh semak semula. Okay, so selesai kira Hartley oscillator. Jadi soalan oscillator ni biasanya sama ada dia tanya dari depan ke belakang ataupun dia bagi nilai frekuensi, dia hilangkan, dia minta cari kapasitor, dia minta cari nilai induktor. Selalunya macam tu je lah. Kita pergi ni berapa markah tadi kita buat? 6. Banyak tu, 6 markah. Okay, kita pergi seterusnya. Astaghfirullah. Kak Long tak mau mainan bilik, ibu kira 3 saja. 1, 2. Biar adik dia. Orang suruh tengok adik dia. Soalan 2. Okay, open. Kakak cepat kakak, ibu kelas ni kakak. Okay. Okay, yang ni tak payah jawab. Yang ni bukan dalam syllabus untuk awak. Yang ni tak ada. Ni bukan dalam syllabus. Low pass, high pass, band pass. Ni bukan dalam syllabus awak. Ni lama dulu. Okay, saya skip yang tu. So, kita pergi yang ni. So, dia bagi satu sistem. Okay, kita ada gain, kita ada attenuation atau ada loss dekat sini. Jadi nilai value gain dekat sini dalam unit dB. Dia minta pelajar saya calculate total voltage gain, kemudian cari nilai output voltage sekiranya diberi nilai input voltage 200 mV. Okey, yang pertama selesaikan ni dulu. Cari AV overall. Dapat berapa? Kalau ada dB kita tambah sahaja. Kalau tengok dalam copy ke? Copy. Okay. Jadi kita nak cari AV overall. Kita ada 1, 2, 3. Jadi kita ada AV1 tambah AV. Jangan tulis AP1 tambah AP2 nanti salah. So AV1 tambah AV2 tambah AV3. Okay, seterusnya 4.5 untuk yang pertama dalam unit dB tambah, ini hati-hati ya kelas ya, ada negatif. Kemudian tambah lagi sekali lagi dalam negatif. Kalau pelajar saya rasa okey, boleh je terus tukar nilai tu jadi negatif 4.5 tolak 2.6 tolak 11. Kalau pelajar saya okey, boleh je terus buat macam tu. Yang ni saya tunjuk lah sebab kita ramai-ramai ni. Okey, so 11.
Okay, jadi kita tekan calculator. So ni kalau kata saya tulis balik, tambah jumpa tolak jadi tolak. Tambah jumpa tolak jadi tolak. Kalau you okay, boleh je terus langkah ke sini. Tak payah buat yang ni, boleh skip. Okay, tekan calculator, dapat berapa? So, saya dapat dekat sini 91. Negatif 91, jangan lupa tulis unitnya decimal. Boleh kelas, ada yang nak tanya. Okay. Kalau okey, kita pergi ke soalan yang kedua tu. Dia punya anak soalan yang kedua. Okay, soalan minta kita cari V out sekiranya V in diberi 200 milivolt. Okay, jadi kita tahu gain sama dengan V out bahagi dengan V in. Dia minta kita cari V out. Yang ni berapa sekiranya V in tu tak ada nilai. Jadi gain tadi kita dapat negatif 9.1. V out kita nak cari, V in dia beri 200 milivolt tadi dia beri. Jadi ni saya bawa ke sana, jadi negatif 9.1 kali dengan 200 mili. So sini V out lah. Kita tekan calculator, V out dapat berapa? So, saya dapat sini 1.82 volt. Kakak tutup pintu ibu saya. Betulkan kapet tu. Kenapa macam tu? Boleh kelas? Okey lagi ke tu? Okey, madam. Okey. Steady steady. Ramailah. Berapa nak boleh saya? Ni macam ramai sangat lah. Oh, 36. Kejap ikhlas Saya panggil anak murid saya yang masuk bukan anak murid saya pun anak murid Nanti jangan ni sebab ada tadi saya tengok ada kelas macam-macam Masih anak murid saya lah. Masuk kelas saya jadi anak murid saya. Okey, kita proceed. Kita pergi lagi ke soalan seterusnya. Jadi belajar kan, you boleh ikut, boleh jawab sama-sama. Jadi rasalah, yakinlah awak sebenarnya dah bersedia dah. Boleh jawab exam esok. Maknanya kalau macam ni kan, kita buat Lita ni open you kenal. Tak ada terkira-kira lagi nak fikir. Apa ni? Inverting keliru lagi. Tak boleh. Jadi kalau sekarang ni kita buat revision ni, awak sendiri pun boleh rasa lagi baik better lagi daripada yang kita lalui dalam kelas. Lepas buat latihan. Jadi yakinlah nanti esok pergi boleh jawab. Mana tadi saya? Okey, sini pula. Okey, sini dah. Okey, sini. Okey, seterusnya dia beri kita Lita Colpit pula. Sebab ini 2 unit kapasitor dalam siri selari dengan 1 unit induktor. Jadi di sini dia minta kita cari gain. Yang pertama cari gain. Yang kedua dia minta cari frequency oscillation. Okey.
Dia gabung untuk soalan macam ni, dia gabung topik chapter 4 dan juga topik chapter 5. Gain tadi datang daripada chapter 4, frequency oscillation tadi datang daripada chapter 5. Okey, cuba tengok bila cakap gain, pelajar dia suruh pelajar saya kenal pasti observe op-amp ni op-amp apa. Jadi tengok dekat sana op-amp ni op-amp apa. Boleh kelas op-amp apa ni? Nak cari gain. So kita nak cari gain, so kena tahu dulu op-amp ni op-amp apa. Jadi pandang dekat op-amp ni Inverting. inverting. Sebab pelajar saya tengok masuknya pada kaki negative op-amp. Okey. Jadi dia suruh cari gain. Control C. Soalan dah kat sini. Okey. Betul kakak, inverting. Okay, soalan pertama dia suruh cari gain. Jadi kita tahu gain sama dengan V out bahagi V in. Kalau dia inverting sebab kita tengok masuk tadi pada kaki negative op-amp. Jadi kalau inverting negative RF bahagi dengan R in atau R1. Okey, jadi dia nak gain kan? Dia bukan, sebab tu dia tak ada bagi maklumat V in dekat sini. Jadi gain itu terus sama dengan negatif. RF dia dekat sini tadi 360K bahagi dengan R in dia kat sini 10K. Okay, kita akan dapat negatif. Berapa ni kelas? 36 Betul tak? Tak guna kalkulator. 360 bahagi dengan 10K. Betul lah. Negatif 36. Sama ke tidak? Gain negatif 36. Syed, Syed. Mana kak? Syed, Cik Syed. Saya madam. Syed dapat berapa persen panggil kawan-kawan? So Syed kata masuk kelas bagi aku RM10 ke? RM5, RM2. Tak adalah madam. Ya. Macam mana? Dia pasal tengok saya nak masuk kelas dia cakap apa? Nak join boleh? Siapa ni? Allah, ni siapa pula ni? Saya ikut bagi satu asrama ke ni? Ni tak tahu lah siapa ni. Hasan Forex ni siapa pula? Tak tahu Yelah takut Nak accept pun takut. Macam mana? Ada kawan nama Hasan? Ada madam. Oh, yes. Okey, ada tak apa. Pasal macam yang masuk tadi ada tulis diagnostik lah apa kan. Ada kelasnya. Ni tak ada. Okey, accept accept. Keep. Okey, untuk yang ni boleh kelas ni untuk dapatkan gain. Okey. Kalau okey, kita pergi ke soalan yang anak dia yang kedua ni. Bahagian 2, si Roman 2 ni. Jadi yang ni dia minta kita calculate frequency oscillation. 3 markah kan tadi, lepas tu 4. Besarlah. Kalau ikut boleh jawab dan kalau dah dapat tadi jawapan tu, banyaklah dia boleh collect data markah tu kan. Banyaklah. So frequency oscillation, okay. Dia sama, mirip sangat dengan formula frequency oscillation untuk Hartley tadi. Jadi dekat sini 2 pi punca kuasa. Kalau tadi L total, so dekat sini C total kali dengan L.
Kalau tadi L total kali dengan C. Ini C total kali dengan L. Okey, jadi dekat sini pelajar tengok kita perlu dapatkan data C total. Jadi bila kapasitor dalam siri, kita perlu cari macam resistor dalam selari. Jadi untuk dapatkan C total, kita perlu kali C1 dengan C2, lepas tu bagi C1 tambah C2. Okey. Jadi ini 47 nano kali dengan 470 nano. Pelajar saya bahagi dengan 47 nano tambah berapa tadi? 470 nano. Okey. So selesaikan ni. Dapat berapa? Okay. Saya kira, pelajar saya pun kira. Kalau tak sama jawapannya bagi tahu Saya takut saya pun ada cuai kat sini. So 4273 nanofarad. Itu saya dapat dari kalkulator 42.73 nanofarad. Jadi kemudian saya masukkan dalam formula. Di total tadi 4273 nano. Kita kali dengan nilai inductance 10 mili. Kemudian kita kira dapat berapa. Jadi saya dapat dekat sini nilainya 7.699. Jadi kita kena baca dua tempat perpuluhan. Kita dapat dekat sini 7.7 kilohertz. 7.7 kilohertz. Sekejap, saya belik skema ya. Tengok. Nak tengok takut apa-apalah macam tu. Kalau betul. Okay, tadi semua satu betul. Okay. Okay ni. Negatif 36 kita dapat sama. 7.7 kilohertz. Setakat ni skema tak salah lagi kecuali yang tadi tu satulah. Nilai betul. Matrix pula. Prefix number dia salah. Okey. Saya bagi masa ni salinnya. Mesti boleh tengok balik. Au. Janganlah tutup pintu. Agaknya yang seperti ni. Jangan betul ni. Tak boleh buka. Jangan. Apa buat adik? Okey, so saya pergi ke soalan seterusnya. Kita pergi ke soalan berapa dah kita masuk? Oh, kita baru selesai tadi section A lah. Kalau ikut sebelum ni, maknanya kita dah jawab semua soalan wajib. Soalan wajib dah bawa. Dah dapat. Okey, ni. Saya copy gambar. Dia apa yang diminta? IB, IE, RE, ZR, ZOUT, AI, AV, AI. Oh, takkan AI, AV, AI. Salah. AI, AI.
So kita cari IB. Okay. Yang ni chapter 2 dalam chapter 2 small BJT small signal BJT amplifier circuit. Okey, jadi kalau pelajar saya tengok lita yang diberi ni ialah lita alamak kecilnya. Lita yang diberi ni ialah lita apa kelas? Lita apa? Jenis apa? Ada 3 je kan? So lita ada. Astagfirullahaladzim. Apa sajalah. Okay, lita apa? Okay, kalau tengok ni ada 2 resistor sebelah base. Jadi ini ialah lita voltage divider. Okay, ini ialah lita voltage divider. Lepas tu kita tengok dekat sini. Okay, dekat sini ada kapasitor atau tak ada kapasitor. Jadi kalau tengok kat sini tak ada kapasitor. So masa kita buat AC analysis nanti, data kita ni adalah bawah kategori voltage divider unbypass. Okay, unbypass. Maknanya OP akan ada sampai habis calculation. Okay, cari IB dulu. Okay, kita akan cari IB dulu. So, kalau dapat data voltage divider, pelajar saya kena cari RTH divider. Jadi resistor satu kat sini 90 kali 20 jadi 90 saya dapat 9 kilo ohm. Tetapi saya jadi dia punya formula R2 duduk atas, R1 sama R2 kita kali lagi. Jadi R2 dekat sini kilo K bahasa dengan 9 kilo K tambah kilo K tidak sama dengan saya dapat dekat sini 2 volt. Bantu saya semak ramai anak murid saya dalam ni. Jadi sama-sama kira. Kalau tak sama nilai dengan saya, bagi tahu. Mungkin saya juga silap. Okay, selesai bila kita selesai cari aktiviti ni, jadi saya akan cache data yang baru. Okay, sebab kita dah mudahkan pada bahagian base tadi. Okay. Kita nak cari IP, kita akan bagi dalam loop sebelah kiri transistor tadi atau kita kata pada bahagian base lah. Jadi kita akan mula dengan VTH. Jadi VTH ini supply. Jadi kita bila supply kita mula dengan sebab kita buat Kirchhoff voltage law So kita akan mula supply tadi dengan negatif. Jadi negatif VTH tambah IB RTH tambah VT tambah IERE. Kemudian sama dengan satu.
PTH, RT, RTH, PDE, IERT. Bagi 4 1, 2, 3. Kosong. Okey, jadi nak cari IP. Dekat sini kita ada IP. Jadi satu ini saya akan ubah dia jadi IP. So IP. Jadi satu kita IP. Jadi saya akan ubah IP ni jadi IB data tambah 1. PTH tambah IB RTH tambah PTH tambah IB saya ubah ya IB saya ubah IB data tambah 1 jadi sekarang saya dah dapat dalam bentuk yang kita nak dalam bentuk IB. Jadi IB saya sekalikan, saya faktorkan. Di sini akan jadi RTH yang tingkat ialah data 1 RT. Kemudian selain daripada IB semuanya saya hantar ke kanan. Jadi negativity bawa ke kanan jadi positif. PDE positif bawa ke kanan jadi negatif. Okey. Jadi saya nak IB jadi tajuk. Semua yang dalam kurungan saya bawa ke kanan jadi seorang IB. PDE tolak PDE. Kemudian RTH tambah data tambah 1. Kita masukkan nilai. Jadi PDH yang kita kira tadi 2 tolak dengan 0.3 bagi RTH yang kita guna tadi 90 tambah data yang diberi dalam soalan tadi 120 tambah 1 jadi kita boleh tulis 121 RE 1 kita selesaikan dapat hasilnya. Saya dapat 10 microampere. Dapat 9. Okey. Okey. Biasanya ada perpuluhan. Samsi pula saya. Yang sama lah bukan. 10 microampere. Mana betul? Kalau ada nak tanya takut lupa. Yang ni kalau dalam PDC ni part ni lah yang paling rumit sekali. Chapter 2 ni. Okey. Tak ada formula diberi. Sebab formulanya kita kena tulis daripada baca terus daripada lisan kita tadi. Maknanya nilai RTH, PTH yang kita cari di awal tadi betul. Okey, kemudian IB kita dapat 10 microampere. Berapa markah kita cari ni? 6 markah. Okeylah. 6. Okay, dapat IB, IE. So, lepas pelajar saya dah dapat IB, kita nak cari IE, pelajar saya masukkan balik nilai 10 mikro ni dalam formula IE ni. Kita buat kat sini je ya. Jadi IE nak cari sama dengan IB, beta tambah 1. Jadi IB kita tadi 10 mikro, beta kita tadi 120 tambah 1 jadi 121.
Jadi saya dapat dekat sini 121 miliampere. Itu jawapan untuk IT. Untuk IE tadi satu markah je. Kalau saya tak salah tadi saya tengok satu je kat sana tadi. Ya, biasanya satu atau dua lah. Satu atau dua. Hasan. Tapi Hasan lain kan? Ini Hasan saya. Okay. Okey, seterusnya kita nak cari RE. So, RE sama dengan 26 milivolt bahagi dengan IE. Jadi untuk soalan ni penting. Kita kena betul mengira daripada atas. Jadi pelajar saya nampak kalau betul dekat IB, betul lah value IE. Kalau betul IE, betul lah nilai RE nanti. Biasanya yang bila jawab soalan ni kalau salah, jawapan sampailah ke bawah salah. Tapi jalan kerja sekiranya betul, ada markah lah. Contoh you tulis yang ni betul, step ni betul. Okay, kalau kata atas sampai ke bawah ni semua betul, macam ni. Masukkan ni sampai betul, akhir je tadi salah. 3, 4, 5, tadi 6 kan? Akhir je lah tak dapat. So dapat 5 je. Tapi kesan dia yang lain-lain. Contoh kalau kata ni tadi 1 markah, so ni langsung tak ada markah. Jadi salah. Kalau ni 2 markah, so formula dia saya bagi sini 1, so jawapan ni akan jadi salah sebab IE daripada sebelum tadi dah salah. Okay. Jadi ada kesannya besar lah sebab jawapannya digunakan sampai cari gain nanti. 26 mili bahagi dengan IE 1.21 mili. Kira dapat berapa? So, saya dapat 21.49 ohm. Soalan ni dia tak ada suruh cash. Betul kan? Okay, tak ada suruh cash. Terus masuk ZI, Z out dan seterusnya lah. Saya buka kembali tutorial formula GCSE yang saya beri kat pelajar saya ni. Okay, so tengok dekat sini kita dah nak masuk AC analysis. Once pelajar saya kira RE tadi tu, jejak je dekat RE tu, kita dah masuk dah AC analysis. IB, IE, VCE. Kalau ada suruh cari IC ke, yang itu semuanya yang macam dia belajar dalam basic elektronik yang 2 tu, itu semua GC analysis. Masuk je kat RE kecil tadi tu. Okay. Jadi itu kita dah masuk dah permulaan ni untuk mengira AC analysis. Jadi litar kita ialah bawah kategori voltage divider and bypass. Bentuk yang bawah sekali ni. Okay. Tadi dalam soalan dia tak suruh lukis lah. Okay. Kalau dia suruh lukis maknanya akan ada RE pada bahagian transistor tadi. Jadi kaki komponen yang lain-lain, pelajar saya ingat ya, tarik sama panjang dengan RE, kaki RE tadi, barulah kita groundkan sekali. Okay. Berbeza dengan yang 2 kat atas lah, yang tak ada RE ni. Okay. Okay, seterusnya tadi dia suruh cari ZA. Okay, kalau kita tengok, dekat bahagian depan, okay, ataupun kita kata pada bahagian base lah, bahagian input, impedance, kita ada 2 resistor. Dalam gambar ni kita nampak ada 2 resistor dekat sini, iaitu R2 dan R1. Okay. Ataupun kalau yang belajar dah dengan saya kata nak lebih senang, saja guna nilai RTH dekat sini. Sebabnya kalau R2 parallel dengan R1, nilainya akan sama dengan nilai RTH yang kita cari. Lepas tu lagi kita tengok dekat sini parallel lagi dengan nilai beta RE kecil tambah dengan RE besar. Okey, tapi ni kita ada consideration rules yang kita kena guna. Okey, so 2 rules tu
Okey, so nombor 1 kita tengok kalau RO kecil lagi besar daripada 10 kali RC. Dari 10 RC saya nilai 2.2 kilo. So nilai dekat sini dapat 22 kilo ohm. 2.2 kilo kali dengan 10 dapat 22 kilo ohm. Jadi RO yang diberi 100 apa 100 RO mesti RO yang lagi kecil tu lagi besar daripada 10 kali RC baru boleh neglect. Tak baik. Hai. Nak pesan sila saya tengah kerja. Okay. Sama. Mestilah sama. Tapi ingat. Saya tak ingat saya kena buka ni. Ini RO kecil. Balik. Alamak. Okay. Kalau RO lagi besar daripada 10 kali RC, we can neglect RO. Okay. Jadi kalau tengok dekat sini tadi, so RO adakah lagi besar daripada 10 kali RC? Jadi RO tadi yang dibekalkan 100 kilo ohm. Okay. Lepas tu RC 10 kali RC nilainya 22 kilo ohm. So kalau kata RO lagi besar daripada ini, jadi summary kita boleh buat RO is neglect. Jadi kita boleh abaikan supaya bila dalam calculation kita lebih simplify. So RO kita akan neglect nanti. Yang kedua, berkenaan dengan RE kecil tadi. Okay, saya tengok balik sekali lagi dalam nota ni. Saya tak tersilap. Mana formula RE juga ya. Bila cari tak jumpa. Ini dia. Okey. RE besar adakah lagi besar daripada RE kecil sekiranya ia apa dia? Kena tengok ke? Banyaknya. Bagus ni dia. Okay. So kalau RE lagi besar nilainya daripada RE kecil, jadi kita boleh neglect RE tadi. Okay. So kita tengok yang kedua, kalau RE lagi besar daripada RE kecil, adakah lagi besar? Sekiranya ya, kita boleh abaikan nilai RE kecil. Jadi RE yang besar ni nilainya 1 kilo. So RE kecil nilainya mana dia? Ni 21.49 ohm. Jadi kalau kita tengok nilai resistor pada bahagian emitter lagi besar nilainya daripada RE. Jadi oleh sebab itu RE is neglect. Sama juga tujuannya untuk simplifykan litar tadi. Maknanya pengiraan kita nanti jadi lagi ringkas. Okay, bila kita dah tahu, kita dah lihat kepada dua-dua rules, so kita akan tak ada slide ni dah. Kita barulah kira Z in dan seterusnya. So tadi Z in RTH. Kalau tengok sini ya. So Z in. Kalau kita tengok pada gambar tadi. Dalam gambar. So RTH
paralel dengan beta, RE kecil tambah RE besar. Jadi dekat sini RE kecil tadi kita dah abaikan. Jadi yang tinggal untuk input impedance, jadi yang tinggal ialah RTH paralel dengan beta RE besar. Itu saja yang tinggal. Seterusnya RTH tadi kita dah kira nilainya 9K. Jadi 9 kilo kali dengan beta tadi 120, RE kita 1K. Okey, 1K bahagi 9K tambah 120 dan juga 1K. Jadi kita kira 120 kali 1K kali 9K bahagi jadi saya dapat dekat sini 837 kilo ohm. Okay, pelajar semakkan sama tak? 9 kilo kali 120 kali 1 kilo. Bagi 9K tambah 120 1 kilo. Okay, saya dapat 8.37 kilo ohm. Sama ya. Okay, seterusnya kita tengok Z out. Okay, macam tadi juga kita pergi balik dekat sini. Jadi pelajar saya tengok Z out. Kita abaikan dah RO kecil tadi. Okay, sekiranya ada, maka Z out tadi dia akan jadi, dia depends on apa yang kita kira dekat sini. Okay, kalau contoh you buat perbandingan pada rules tadi, anda katalah RO lebih besar daripada 10 kali RC tadi, tapi nilainya lagi kecil daripada 10 kali RC, jadi RO kita tak abaikan. Maknanya ianya ada dalam listah. Jadi kalau ada Z out kita, dia akan jadi RO parallel dengan RC macam ni. Tapi sekarang dekat sini, itu penting. Bila you dah kira RE, cari RO, cari rules nombor 1, tentukan juga rules nombor 2. Lepas tu baru start kira Z in, Z out dan seterusnya. Jadi sekarang Z in kita dah tahu, RE kecil kita abaikan. Jadi kalau dalam ni you abaikan, saya akan carilah kenapa you abaikan. Dan kalau you tunjuk jalan kerja, betul ke nilai tu boleh diabaikan. Jadi kalau tengok sini, betul lah tally. Sebenarnya Z out ni pun sama. So kenapa tak masukkan RO? Sebab bila dibuat perbandingan, RO ni boleh diabaikan. Okay. Jadi RO tak perlu. Jadi dia terus equal ke RC. Jadi nilai RC dalam ni ialah 2.2 K. Okay, 2.2 kilo ohm. Selesai, kita kena cari gain pula. Okay, untuk voltage gain, negatif RC bahagi dengan RE besar sahaja. Sebab RE kecil tadi dah kita abaikan. Kita dah neglectkan. So, voltage gain sama dengan Sekejap. Rasa pula tak sambung sampai. Jadi negatif RC bahagi dengan RE besar. Okey. Negatif 2.2 K, pelajar saya bahagi dengan 1 K. Jadi kita dapat negatif 2.2. Kita akan dia untuk voltage gain. Sekarang ni kita tengok balik formula kita tadi. Jadi dekat sini tak ada melibatkan RO kecil ke RC kecil. Dan sini boleh tengok current ni untuk ke untuk listah adalah sama. Sama. Untuk fixed bias
voltage divider bypass, voltage divider unbypass. Okay, negatif EB ZI bahagi dengan RC. Janganlah gaduh, tak baik, tak malu ni abang dengan kakak dengar ni. Gaduh-gaduh, dia nak periksa ni. Kan, abang dengan kakak nak berjawab lagi. Iyalah. Jadi gila lah pula. Kakak, biar nanti ibu balik. Sudah. Tak lihat, tak payah. Ibu dah lupa dah apa yang nak kira ni. Jangan kasi ibu tak balik. 2.2 K. Sorry, ZI. 8.77 bahagi RC 2.2 ampere. Apa? Abang Hafiz tak boleh ambil. Bukan duit kita tak boleh ambil lah. Bagi kakak. Nanti kakak nak bantu. Jangan masuk dalam komputer tu. Kenapa? Kakak kita tengah tidur. Dia dapat 8.77. Tak ada unit negatif. 8.77 positif. Kalau positif dapat. Nanti sudah. Dia awak tunggu sekejap. Nanti selesai. Kita tengok dah. Soalan macam ni biasanya bersoalan. 6 tu 8 11 14 20 masa. Satu soalan 25 masa. Jadi dia saja dah 20. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20 masa. Tapi boleh je. Kalau final nanti dia nak pinggirkan. Soalan ni, soalan voltage divider memang akan keluar. Kalau dia nak pinggirkan, mesti dia tak tanya game. Dia tanya sama get out ke. Jadi tak adalah. Sampai tu biasa boleh 12, 15 ke sampai. 20 je dia saja. Tapi kalau kita betul semua macam tadi, 20 makan. Ada apa-apa kita tanya tak kelas? Boleh kot. Ada nak salin balik tu? Dah salin tu? Empat salin? Kita nak tengok lagi? So, voltage divider memang akan masuk. Soalan voltage divider memang soalan final. Ini memang soalan yang masuk final. Bypass atau unbypass. Belajar maklum lah kot dah. Kita ni ada dua set soalan. Set 1 atau set 2 yang masuk bukan cikgu ketentukan penilaian ketentukan timbalan pengalas. Tidak. Soalan kita tu yang dah dibuat tu dihantar kepada DBKT, HQ Mara kat KL tu. Jadi mereka yang decide lah unit peperiksaan sana yang decide set apa yang keluar. Pengawas pengawas peperiksaan hanya tahu bila dibuka soalan tu depan awak macam soalan PM tu lah, buka hanya dalam dewan satu. Jadi kat situ barulah saya boleh tahu set yang keluar tu set 1 atau set 2. Okay. Biasanya ketua pengawas akan maklum lah. Soalan dia ambil gambar muka depan kita dah tahu dah. Hanya set 1. Tapi dua-dua set memang akan ada. Posisi baru ni sebab memang ini soalan final lah. Okey, kita pergi soalan besar atau ni ada soalan kecil je kat sini ha. Jadi ini ialah soalan daripada chapter 1. Okey, berkenaan dengan noise. Calculate noise current produced by a diode operate at 10 MHz when passing a current 350 mA. Makan yang itu.
Jadi ini formulanya di chapter 1. Noise current. Dia mana tu? Ni. Jadi formulanya I N equal to 2 E I B. Jadi E ni nilai constant 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Yang ni tak diberi. Formula ni saya semak. Formula pun tak ada. Jadi pelajar saya kena hafal. Sama juga dengan ni. Yang ni. Favorite question ni. Mana ni? Ha ni. Thermal noise voltage. Formula tak diberi dan constant value ni kena hafal. Nanti sekejap lagi ada soalan ni kita buat. Jadi kita pilih dulu ya. Yang dah dekat apa dalam soalan sekarang. So jadi 2 E I 1.6 10 kali negatif 19. Soalannya ini tadi. Okey. Jadi I N nanti noise current sama dengan 2 E I D. 2 E tadi 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Current dia beri dalam ni nilainya 350 mililiter. So gain ini dia beri 10 megahertz. Okey, jadi sama dengan tekan calculator. Jadi soalan-soalan yang macam ni yang bantu kita dapat markah. Soalan ni mudah, senang kira. Tak ada pusing-pusing, tak ada apa. Jadi make sure tekan betul-betul. Jangan tersilap. 10 mega kali 350 mili kali 1.6 kali 19. Negatif 19. So, saya dapat 112 pico. Satu enam. Apalah sayang, ibu kelah lagi lah. Itulah, dah siap itu saya beli, okey? Tak masih tinggal awak, soal satu je. Sekejap je, sekejap lagi dah nak beli dah. Ibu yang Petang nanti bagi tahu dengan kakak dengan abang. Petang kita datang, okey? Jangan kita nak pergi. Siapa? Pergi kulit. Tak nak. Tak nak. Tak pergi terbincang, tak pergi. Okey, pelajar saya dapat. Ya saya, apa? Buat ni macam Okey, boleh ya. dia tak Pandai. itu dia gelikan. Itu je geli apa pula. Macam kotor. Macam tu kan. Okey dah. Ni tutup pintu. Supaya dia tak masuk. Terima kasih. Tak payah kunci lah nak. Orang cakap tutup je. Sorry lah kelas ya. Kelas kat rumah kan. Itu dia. Lepas tu cuti pula tu. Kalau hari biasa tu saya punya yang asuh anak-anak saya tu datang rumah dia jaga kan. Hari ni cuti tu dia tak datang. Saya tak dia panggil lah. Malah nak kata cuti dia. Yang awak dengar kejap ada background. Kejap ada background. Ada bunyi-bunyi. Okey. Jadi seterusnya saya turun lagi. Okey, saya tak buat soalan buat plot ni. Saya tengok dekat Cik Wan Syukri punya hint ni tak ada soalan buat plot. Mana dia? Sekejap saya baca lagi sekali. Hint tu dia bagi malam tadi tapi saya tak tengok handphone, so saya minta maaf lah dengan kelas saya lah, radio 3A3B. Jadi saya forward subuh tadi kan. So pagi tadi saya forward tapi awal pagi tadi lah saya tengok subuh. Lepas subuh tu saya tengok handphone, ada tips lah saya. Tapi kelas kita dah pernah kan. Kita dah pernah berlaku kan. Okay, kita beringat-ingat. Okay. Jangan fokus sangat pada tips lah. Ikut mana pun soalan final ni semua chapter dia ada.
Sebab chapter tu sama ada dia cover kat set 1, mungkin yang ni tak ada kat sini, dia berada kat set 2. Sebab tu saya decide tak ikut dekat tips tu, saya buat ambil soalan final mana-mana sampel satu set. Sebab soalan final dia biasanya dia merangkumi semua. Jadi kita jawab sama-sama, kita go through. Kalau tengok dekat sini memang tak ada. Baik set 1, set 2 memang tak ada buat plot lah. Okay. So tak adalah, saya skip saja lah. Kita pergi seterusnya. Okay ni. Kalau tengok gambar, terbiji macam dalam slide. Dan saya tengok juga dekat sini, dalam hint lah dia bagi ni, ada. Dan dia pun cakap buat juga latihan dalam slide, dia kata. Okay. Sebenarnya kita pernah buat dah ni sekali. Dalam slide ada tutorial chapter 5. Ada yang tambahan saya beri dekat dalam kelas yang kita buat pun ada. Yang ni yang masuk ke final lah. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, ini ialah phase shift oscillator. Okay, bila dalam soalan pertama kita baca dia kata calculate voltage gain untuk minimum and maximum potentiometer. Okay, value of potentiometer tadi. Jadi bila nampak dalam soalan ada minimum, maximum, mata kita ni terus pergi dalam reka, kita cari dekat mana ada variable tadi. Variable resistor tadi tu berada di mana. Variable tadilah kawasan yang menentukan ianya minimum ataupun maksimum. Jadi bila kita tengok dekat sini, ianya berada dekat sini. Okay. Kalau kita tengok dekat sini lagi, dia kata voltage gain. Voltage gain. Bila voltage gain ni, dia tanya berkenaan chapter 4. Maknanya pelajar saya kena tahu op-amp ini op-amp jenis apa. Op-amp jenis apa. Jadi lepas tu baru dia tanya berkenaan dengan oscillation. Okay, dan kemudian dia minta you calculate cari apa frequency oscillation untuk you tanya lah phase shift oscillator ni tadi. Okey, sekali lagi kita kena tentukan op-amp ni op-amp jenis apa. Besar kan, bagi kita jelas tengok op-amp jenis apa. Inverting. Inverting. Bila kata op-amp jenis apa, tengok dekat kaki op-amp. Okey, masuk resistor input dan feedback resistor tadi dekat kaki positif ke negatif. Kita tengok dekat sini masuk kat kaki negatif. Jadi ianya ialah inverting. Okey, good. So saya copy gambar. Kita nak kira minimum and maximum voltage gain. So kita akan cari. So bila kata ianya ialah apa tadi, inverting. So gain sama dengan kita tahu V out bahagi V in. Okay, sama dengan negatif RF bahagi RE. Kita nak cari gain. Jadi kita tak ada nilai V in tak diberi dekat sini. Jadi kita kena guna formula negatif RF persamaan RF bahagi dengan RE. Jadi kita kena kira satu-satu. Jadi kita tahu yang pertama, so saya cari minimum. Lepas tu saya cari maksimum. Kalau you nak mula dengan maksimum pun boleh, tak ada masalah. Okay. Bila kata AV, bila kita kata AV minimum, jadi kita perhatikan dekat mana potentiometer tadi berada. Jadi ianya berada dekat dengan kawasan ni resistor RF. Jadi RF ni ada dua resistor dalam siri. Satu fixed resistor nilai 20K, satu lagi nilai potentiometer atau variable resistor tadi nilainya 20K. Bila soalan tadi kata minimum, maknanya laraslah potentiometer tadi ke arah minimum atau arah lawan jam. Jadi nilai RF dekat atas ni 20K tambah dengan tambah berapa plus kalau minimum, nilai potentiometer kalau minimum. Kalau minimum kita laras ke kiri atau kita kata anti-clockwise tadi, lawan arah jam. Jadi berapa nilai dekat sini? Kalau minimum. Siapa tahu? Siapa nak cuba? Kalau minimum.
Kosong. Terbaik. Kosong. Jangan takut jawab. Minimum maksudnya laras potentiometer tadi tu bila dia kata minimum nilainya kosong. Jadi kosong lah dekat sini. Bahagi dengan Rin dia tadi 1K. Jadi 20K bahagi 1K kita dapat 20. So AB ni negatif. So AB ni negatif 20. Jadi kita kira AB maksimum. RF tadi negatif 20K tambah. Okey, bila kata maksimum pula kita akan laras dia ke kanan sampai habis ke kanan. Ikut arah je. Jadi kalau maksimum nilainya berapa pula? Maksimum. Kalau minimum kosong, kalau maksimum 20K. 20K. Okey. Jadi nilai maksimum ni bergantung pada nilai yang ditunjuklah display level dekat dalam lipas kita tadi. Kalau pelajar nampak dekat atas potentiometer tadi nilainya 20K, jadi kita boleh letaklah dekat sini nilai maksimum dia 20K. Kalau 50K, maksimum ni maknanya nilai paling besar yang potentiometer tadi boleh capai. Jadi dia akan ikut nilai yang di label atas komponen tadi. So negatif 20K tambah 20K bahagi dengan 1K. Jadi selesaikan yang ni bahagi 1K, jadi jawapannya ada negatif kepada 20K tambah 20K jadi 40K. 40K bagi 1K 40. Jadi negatif 40. Jadi itu ialah nilai AV minimum dan juga AV maksimum untuk gain tadi, footage gain tadi. Tengok dekat skema. Kali tengok skema. Selalu tak boleh. Okey, sama kan? Okey, negatif 20, negatif 40. Alhamdulillah lah. Sampai yang sekarang ni untuk okey lagi lah. Saya pun secara tak langsungnya revision balik dengan awak lah. Lepas habis kelas hari tu sibuk kita buat lab apa semua kan. Saya pun tak sempat nak buat latihan sendiri pun tak ada dah. Ni lagi buat dengan awak. Sebenarnya semalam lepas habis kelas yang malam tadi tu, kononnya subuh nanti nak buat sikit-sikit lah, nak try dulu buat ke apa-apa lah. Jadi nanti mudah lah kononnya nanti. Tak sempat juga macam buat pada tadi. Terus je lah dengan awak lah. So Allah memudahkan lah. Tak ada yang tersangkut, tak ada yang apa. Okay, kita nak cari sekarang ialah nilai apa tadi dia kata? Nilai resistor 3. Okay. Suitable value for R3 to start oscillation. Kenapa? Kenapa adik? Abang buka pintu saya. Kenapa? Tadi aku ngomong dia ambil handphone dia. Ya Allah. Kenapa adik? Abang buang sendirilah, abang buang sabar. Macam mana dia ni letak rata-rata? Dah biar ibu yang jaga adik. Awak pergi. Dah awak ni tak. Okey, sekejap. Ya. Habis sini nak boleh di tengah. Kita pergi kepada kelima. Siapa yang buat awak tadi cakap ni? Dengar? Tak boleh. Tak ada anak murid ibu tak cakap, ibu seorang je cakap. Okey tu kalau jaga-jaga kita tak dengar kan? Dia dengar. Mana tadi soalan? Tak ada dah. Okay. Nilai R3 untuk start oscillation. So R3 dekat mana? Oh ni lah nilai R di bawah ni. Dia minta kita cari apa nilainya di dekat sini. Nanti kita panjat pasir. Panjat pokok ke panjat pasir? Panjat pasir boleh. Ya, ibu tengah tengok. So
suitable value pusat calculation. Okay. Oh, okay, kalau kita tengok kat sini, okay, soalan minta kita tentukan apa nilai R3 yang sesuai untuk litar ni start oscillate. Sebab apa dia tanya dengan kita, kita ada nilai minimum dan maksimum. Tapi kita tak tahu masa bila takat litar ni start mula oscillate. Jadi dia minta kita tentukan berapa nilai R3 tadi. Kalau kita lihat pada formula, okay, tengok dekat sini, voltage gain sama dengan negatif RF bahasa dengan resistance sama dengan dia punya gain nilainya 29. So saya akan kita akan guna formula ni, kita akan tentukan nilai R ni berapa. Jangan. Alah, memang dia kerja ni. Nanti lepas keluar betul apa? Dia bagi tahu ayah nanti ni tak dengar cakap ibu. Dah cepat ibu nak cepat nak habis dah ni. So dekat sini RF tadi kita ada R2 tambah dengan R3. Janganlah menghafal. Ataupun kita boleh tulis kat sini 20K terus. Okey, pelajar boleh faham ni. So RF ini ialah gabungan R2 tambah dengan R3. Yang kita nak cari nilai dekat sini. Yang ni kita dah tahu nilai berapa. So 20K tambah dengan R3 yang kita nak cari. So 1K. Lukman, turun sayang. Ini lagi besar daripada kita sebelum. Okey. Kemudian, so 1K ni bawa ke sana. Kemudian kita 20K tambah R3. 29 kali dengan 1K dapat 9K lah kat sini. Kita nak R3 sahaja, jadi 20K ni kita bawa ke sana. 29K tambah 20K. Sama dengan 49 kilo ohm. Jadi nilai R3 sama dengan 49 kilo ohm. Jadi semasa nilai 49 kilo ohm, R3 tambah dengan 20 kilo ohm tadi, bagi dengan 1K. So gain yang itulah yang start bermulanya phase shift oscillator tadi berfungsi. Ataupun kita kata start oscillator. Ini cara untuk tentukan nilai R3 tadi. Formula yang dalam slide tadi tu, cuma dekat sini ada dua kan, resistor pada RF tadi. Jadi hati-hati, negatif 20 tambah dengan R3. R3 tu yang kita nak cari. Susun saja sampailah R3 tadi jadi tajuk.